Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Afzan bagi meneruskan tajuk PDPC kita secara online, iaitu modul 8 bagi tajuk pelarasan pada tarikh imbangan, di mana cikgu akan fokuskan pelarasan pada tarikh imbangan ini sebelum kita menyediakan penyata kewangan. Yang mana untuk pengetahuan pelajar semua, pelarasan pada tarikh imbangan terdiri daripada akaun nominal, akaun susut nilai dan susut nilai terkumpul, akaun pelupusan aset bukan semasa secara tunai, dan juga hutang lapuk terpulih dan juga peruntukan hutang ragu. Di mana sebelum ini pelajar-pelajar pernah belajar tentang akaun nominal, pelupusan susut nilai dan susut nilai terkumpul, dan pada hari ini cikgu akan fokus kepada pelupusan aset bukan semasa secara tunai. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat pada gambar yang pertama dan dibandingkan dengan gambar yang kedua. Gambar pertama adalah gambar kereta yang lengkap dan sempurna dan masih baru. Dan pada gambar yang kedua kita lihat di mana pemandangan yang biasa kita lihat di sebuah bengkel. Adakah ini dimasukkan dengan pelupusan? Baiklah murid-murid, jawapan itu akan dijawab oleh murid-murid selepas tamat sesi pembelajaran kita pada hari ini. Di mana yang kedua pula adalah mengapakah aset perlu dijual? Okey, yang pertama biasanya aset tersebut dijual kerana tidak lagi diperlukan, dan yang kedua diganti dengan aset baru. Ya, betul kan? Dan ada juga yang memerlukan duit. Ini kan gambar duit. Sebab itu aset tersebut perlu dijual. Okey, di dalam konteks perakaunan, pelupusan bermaksud penjualan aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa. Itu dalam konteks pelupusan. Pelupusan di sini adalah fokus kita adalah untuk aset bukan semasa. Contohnya kenderaan, alatan pejabat, mesin, perabot. Okey, di mana sebelum atau selepas tempoh usia guna aset tersebut berakhir. Maksudnya dalam tempoh usia gunanya masih lagi kita pakai, ataupun selepas tempoh usia gunanya, maksudnya selepas beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, aset tersebut kita hendak jual. Okey, itu maksud dia. Seterusnya ialah sebab-sebab pelupusan aset bukan semasa. Sebab yang pertama adalah aset sudah tiada nilai pada akhir usia guna. Maksudnya tiada nilai di sini iaitu pada akhir usia guna dia, mungkin selepas 10 tahun atau selepas 15 tahun. Kadang-kadang tu dalam tempoh 5 tahun pun ada aset yang dah sudah tiada nilai. Terutama kalau aset tersebut pernah berlaku kemalangan, kerosakan ataupun tidak berfungsi lagi, maka ianya sudah tiada nilai. Walaupun pada akhir tempohnya tidak begitu lama. Itu maksudnya bila dah tak ada nilai, mungkin disebabkan oleh kerosakan yang menyebabkan fungsi terus hilang. Okey, yang kedua adalah aset yang lama ditukar dengan aset yang baru. Maksudnya aset tu dah lama, dah tak pakai lagi dah, dan orang dah tak nak guna, mungkin sudah tidak berfungsi lagi, maka belilah aset baru. Maka pakailah aset yang baru, aset lama pun telah dilupuskan. Yang ketiga adalah aset musnah disebabkan oleh bencana alam. Seperti yang pernah kita lihat di mana bila berlaku banjir kilat, kenderaan yang biasanya akan tenggelam di dalam air yang banjir, menyebabkan bila air masuk dalam enjin, kenderaan tersebut tidak berfungsi lagi, maka ianya akan dilupuskan. Dan yang keempat, aset dijual, di mana aset tersebut memang hendak dijual. Maka bila kita hendak jual aset tersebut, maka kita lupuskan aset tersebut. Baiklah, seterusnya dalam penjualan aset akan menghasilkan untung atau rugi pelupusan, di mana untuk rugi pelupusan berlaku disebabkan harga jualan lebih kecil daripada nilai buku aset. Okey, di manakah kita bersetuju perkataan nilai buku aset? Ya, biasanya nilai buku aset adalah di PKK. Pelajar bisa tengokkan di PKK, di mana ada kos, susut nilai terkumpul, nilai buku. Biasanya pelajar akan buatkan kat sini kenderaan contohnya 10,000, susut nilai 2,000, nilai bukunya adalah 8,000. Ini maksudnya nilai buku.
Jadi bila harga jualan melebihi pada nilai buku, lebih kecil pada nilai buku, maka kita akan rugi. Maksudnya masa tu contohlah ya, nilai buku kita 8,000. Harga nak jual adalah sebanyak 5,000. Sedangkan nilai buku kita adalah 8,000. Maka kita adalah rugi. Bila rugi, maka ianya akan dimasukkan ke dalam akaun untung rugi sebagai belanja. Yang kedua adalah untung pelupusan. Untung pelupusan berlaku apabila harga jualan lebih besar pada nilai buku. Contohnya nilai buku aset tadi adalah 8,000 dan harga jualannya adalah 10,000. Lebih besar pada nilai buku, maka kita akan untung. Untung ini adalah hasil, di mana kita akan masukkan ke dalam akaun untung rugi sebagai untung atas pelupusan aset. Okey. Jadi, murid-murid kena ingat ya, semasa nak menentukan untung atau rugi suatu aset yang kita lupuskan, maka kita perlu buat perbandingan antara harga jualan dengan nilai buku. Seterusnya langkah-langkah merekod pelupusan aset. Okey, baiklah murid-murid, kalau kita lihat, di sini kita sediakan 6 langkah pelupusan. Okay, langkah yang pertama adalah menutup akaun aset dan memindahkan jumlahnya ke akaun pelupusan aset tersebut. Okay, kita kena ingat sekarang kita tengah buat pelupusan aset. Aset tersebut bila dilupuskan, aset akan berkurangan. Yang pertama, debit pelupusan aset, kredit aset. Okay, dalam braket namalah, contohnya kenderaan. Okay, debit pelupusan kenderaan. Jadi di sini menunjukkan kenderaan berada di bahagian kredit. Bila kredit berarti aset tersebut berkurangan. Bila aset berkurangan, maka kita akan kreditkan dan debitkan pelupusan aset. Okay, jika nak lebih mudah, murid mungkin boleh aplikasikan konsep ABLIH. Biasanya ABLIH tu biasa guru-guru akaun pun banyak gunakan prinsip ABLIH, debit, kredit. Debit adalah aset, liability adalah kredit, belian, belanja, lagi hasil dan jualan, equity pemilik. Okey, biasanya bila murid tengok je konsep ABLIH, balih, bahil, tak kisahlah apa saja konsep prinsip yang biasa digunakan. Jika kita nampak aset sepatutnya berada di bahagian debit, tetapi bila aset tu berkurangan, maka ia akan berada di bahagian kredit. Okey, so kredit kenderaan, debit pelupusan aset. Yang kedua adalah merekod susut nilai aset untuk tahun semasa jika perlu dan memindahkannya ke akaun untung rugi. Okey, seperti yang kita tahu, susut nilai adalah belanja. Betul tak? Susut nilai adalah belanja. Bila belanja, dalam konsep ABLIH, prinsip ABLIH bahil ke, tak kisahlah, belanja B belanja, maka berada di bahagian debit. Sebab itulah debit belanja susut nilai aset, kredit susut nilai terkumpul aset. Susut nilai terkumpul SNT. Biasa guna perkataan SNT. Dianya adalah kontra kepada aset bukan semasa. Okey, so susut nilai terkumpul adalah kontra pada aset bukan semasa. Aset berada di bahagian debit, maka kontranya mestilah kredit. Sebab itulah kredit susut nilai terkumpul. Okey. Seterusnya adalah untuk akaun belanja susut nilai, kita akan tutupkannya ke akaun untung rugi sebab dia adalah belanja. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga adalah menutup akaun susut nilai terkumpul dan memindah bakinya ke akaun pelupusan aset. Okey, tadi kita dah sebut di mana susut nilai terkumpul berada di bahagian kredit kerana dia adalah kontra pada aset bukan semasa. Bila kita lupuskannya, maka yang bahagian kredit akan jadikan sebagai debit. Debit susut nilai terkumpul aset. Okey, debit susut nilai terkumpul aset. Sepatutnya tadi kita buat kredit susut nilai terkumpul aset. Tapi bila kita nak lupuskan susut nilai tersebut, maka kita debitkan susut nilai terkumpul kerana susut nilai terkumpul sudah berkurangan dan kreditkan pelupusan aset. Yang keempat, merekod penerimaan tunai pada jualan aset. Kita jual aset tersebut, maka kita akan terima tunai. Debit tunai atau bank, kredit pelupusan aset. Okey, seterusnya yang kelima adalah menentukan untung atau rugi pelupusan melalui
akaun pelupusan aset dan memindahkannya ke akaun untung atau rugi pelupusan. Okey, cuba kita lihat yang kelima. Apakah catatan bergunya? Catatan bergunya adalah debit rugi pelupusan aset, kredit pelupusan aset. Rugi adalah belanja. Bila belanja, seperti yang kita tahu, belanja adalah bahagian debit. Sebab itulah debit rugi pelupusan aset, kredit pelupusan. Yang kelima ni juga kita lihat pada keuntungan, pada untung pelupusan aset. Untung adalah hasil. Hasil dalam konsep yang kita fahami dalam konsep balih bahil ablih, pelajar gunakan hasil berada di bahagian kredit. Sebab itulah berada di bahagian kredit untung pelupusan aset dan debitkan pelupusan aset. Okey, yang keenam adalah menutup akaun untung atau rugi pelupusan dan memindahkannya ke akaun untung rugi. Jadi, untuk akaun rugi pelupusan aset, rugi adalah belanja dan kita debitkan akaun untung rugi kredit pelupusan aset. Sebab rugi adalah belanja. Belanja kan berada di bahagian debit dan juga untung adalah hasil. Maka kita akan kreditkan akaun untung rugi. Okey. Sekarang ke 6 langkah-langkah merekod pelupusan telah cikgu terangkan. Baiklah, kita lihat kepada cara merekodkannya ke dalam ledger ataupun akaun pelupusan. Okey, dalam menyediakan akaun pelupusan ini sebenarnya yang murid-murid, kita bukan sahaja menyediakan akaun pelupusan, malah kita kena sediakan, biasanya dalam soalan adalah akaun aset yang kita hendak ledger aset bukan semasa yang kita akan lupuskan tersebut. Yang kedua adalah ledger susut nilai terkumpul aset yang kita lupuskan. Dan yang ketiga adalah ledger pelupusan aset yang kita lupuskan. Okey, di sinilah kita akan dapat untung atau rugi. Okey, baiklah. Kalau lihat di sini, aset. Contohnya, aset kenderaan ya. Aset kenderaan ini adalah kos asal pembelian aset tersebut. Yang kedua adalah penuntukan susut nilai aset. Di mana okey, kalau yang tadi kita buat yang tadi adalah debit susut nilai terkumpul. Okey. Susut nilai terkumpul, kredit pelupusan aset. Okey. Okey, ini bukan peruntukan ya, susut nilai terkumpul. Maaf. Susut nilai terkumpul aset. Okey, dan kita kreditkan adalah pelupusan aset. Okey, sebab itu dalam akaun pelupusan kita masukkan di sini susut nilai terkumpul. Okey, lepas tu bank. Yang bank tadi yang mana? Okey, yang kita buat tadi debit bank sebab kita terima atas penjualan aset tersebut. Kredit pelupusan. Okey. So sekarang kita dah ada satu yang kita beli tadi, iaitu debit akaun yang kita lupuskan, iaitu debit pelupusan aset, kredit kenderaan. Contoh ya yang tadi. Okey, so 1, yang 2, yang ni yang 3. Okey. So sekarang bila jumlah bahagian ni debit ya, jumlah bahagian debit, ini jumlah bahagian kredit. Jumlah bahagian debit ni okey, lagi besar. Okey, contohnya kat bahagian debit kita dapat sini 10,000. Okey, bahagian kredit ni kita dapat 8,000. Contohnya 8,000. Susut terkumpul, kita tambahkan dengan tunai bank, kita dapat 8,000. Jadi, kita kekurangan lagi 2,000 untuk cukup keimbangan 10,000. Maka 2,000 ini adalah rugi pelupusan aset. Okey. Begitu juga sebaliknya, jika di bahagian kredit kita dapat situ adalah sebanyak 10,000 dan di bahagian debit kita dapat sini 8,000, maka kita kekurangan lagi 2,000. 2,000 itu adalah untung pelupusan aset.
Okay, itulah dia cara pengiraan atau penyediaan untuk 3 akaun yang terlibat dalam pelupusan aset. Ledger, aset bukan semasa yang kita lupuskan. Ledger susun nilai terkumpul dan juga ledger pelupusan aset. Baiklah, kita lihat contoh 16 di mana dalam buku teks muka surat 272. Okey, di sini kita lihat contoh soalan muka surat 272. Puan Fauziah telah membeli sebuah mesin jahit berharga RM5,800 pada 1 Januari 2016 secara tunai. Mesin tersebut telah disusun nilaikan dengan kadar 10% setahun atas kos. Pada 31 Disember 2018, Puan Fauziah telah menjual mesin tersebut dengan harga RM4,200. Cek telah diterima dan dibankkan. Tempoh perakaunan berakhir 1 Disember. Anda kena menyediakan jenis akaun mesin jahit, akaun susun nilai terkumpul mesin jahit, akaun pelupusan mesin jahit dan petikan akaun untung rugi 1 Disember 2018. Okey, petikan saja. Okey, so kat sini kita boleh lihat ya, dia jual beli tahun 2016. Dia jual tahun 2018. Nampak tak? Kita kena beratur garis masa. Garis masa ni lagi jelas kita nampak di mana dia beli 1/1/2016. Okey. Dia jual 2018. So, di sinilah 31/12/2018. Dan dia kata apa di sini? Tempoh perkawinan adalah 1 Disember setiap tahun. Kalau 1/1/2016 berakhir pada 31/12/2016. Setahun. Okey. Tahun kedua, 31/12/2017. Tahun kedua. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah 31/12/2018. Tahun ketiga. Okey, kalau kita lihat di sini, dia jual dengan harga 4,200. Okey, di sinilah 4,200 dia jual. Masa dia beli tu, harganya adalah sebanyak 5,800. Okey, nampak tak? Dia jual 4,200. Dan dia kata juga, sistem tersebut telah disusun nilaikan dengan kadar 10% setahun. Maksudnya setiap tahun ada susun nilai sebanyak 10%. Setiap tahun 10% susun nilai. Begitu juga tahun ketiga ada 10% susun nilai. Baiklah murid, kita telah analisis soalan tersebut. Maka kita lihat cara menyelesaikannya. Okey, di sini cikgu telah membuat cara pengiraan yang mudah bagi membantu murid memahami cara pengiraan susun nilai dan susun nilai terkumpul. Okey, kita lihat pada soalan tadi. Semula, harga kos RM5,400, beli 2016, 1 Januari. Kaedah yang digunakan untuk susun nilai 10% atas kos. Harga jualan RM4,200, tarikh jual 1 Disember 2018. Okey, kita lihat pada satu garisan jadual ini, di mana kos belian adalah sebanyak RM5,800. Okey, kita lihat pada jadual cikgu dahulu, cara mudah pengiraan susun nilai terkumpul. Pada tahun 2016, susun nilainya 10%. Okey, atas kos. Iaitu kita darab dengan kos RM5,800. Jadi susun nilainya adalah sebanyak RM580. Okey. Tahun pertama susun nilai terkumpulnya adalah RM580. Okey. Seterusnya pada tahun 2017 masih menggunakan kaedah yang sama, 10% atas kos. Kosnya adalah RM5,800. Maka susun nilainya adalah RM580. Tahun kedua susun nilai terkumpul adalah RM580 tambah 580, maka jawapannya adalah 1,160. Pada tahun ketiga pula, susun nilainya adalah sama 10% atas kos, iaitu sebanyak 5,800, maka jumlah susun nilainya adalah 580 ditambah dengan tahun 2017 1,160, maka jumlah susun nilai terkumpul adalah sebanyak 1,740. Baiklah murid-murid, di sinilah nilai 1,740 susun nilai terkumpul dan akan kita hantarkan ke PKK. Susun nilai tahun yang ketiga iaitu pada tahun 2018. Okey, maaf ya, 2000, cikgu salah ni. 2018. Okey, maka jumlahnya adalah sebanyak 580. Okey, dan nilai bukunya adalah tahun pertama 5,800 tolak 580, maka nilai buku tahun 2016 adalah 5,220 tolak dengan nilai tahun 2017 adalah nilai bukunya 4,640 dan pada tahun 2018 nilai bukunya adalah 4,060. Baiklah murid-murid, jika dilihat di sini berapakah jumlah
untung atau rugi pelupusan. Seperti yang kita tahu tadi, untung atau rugi pelupusan adalah bersamaan kos jualan tolak nilai buku. Jadi kos jualannya adalah sebanyak 4,200. Tolak dengan nilai buku 4060. Jadi berapakah nilai untung atau rugi atas jualan? Okey. Baiklah murid-murid boleh kira. Okey, kalau lihat di sini pun cikgu dah terkira iaitu sebanyak 140. Bentar ya. Okey. Nilainya adalah sebanyak 140. Baiklah murid-murid. Okey. Kalau kita lihat di sini ya, okey, pengiraannya tu hampir sama seperti yang ada dalam buku teks, di mana pada tahun pertama adalah sebanyak 580, tahun kedua juga 580, tahun ketiga juga 580. Untuk susun nilai terkumpul pula, ini tahun 2016, 2017, 2018. Okey, untuk susun nilai terkumpul tahun pertama 580, tahun kedua 580 campur 580 adalah 1160. Tahun ketiga 1160 tambah dengan 580 adalah sebanyak 1740. Okey. Jadi nilai bukunya adalah 4060. Okey, murid-murid boleh lihat ya dalam buku teks untuk jadual ini ya. Okey, dalam buku teks ada. Okey, seterusnya okey, kita lihat cara membuat catatan bergu dalam jurnal am. Okey, catatan bergu yang pertama adalah aset yang kita akan lupuskan. Okey, jadi yang kita lupuskan adalah mesin jahit di mana aset berkurangan. Bila aset berkurangan, maka kita akan kreditkan debit pelupusan mesin jahit. Berapa yang kita lupuskan? Nilai kos asal dia, iaitu sebanyak 5,800. Okey, yang kedua, kita akan lupuskan adalah susut nilai terkumpul. Sepatutnya susut nilai terkumpul berada di bahagian kredit kerana dia kontra kepada aset bekas masa. Tetapi bila kita nak lupuskan dia, maka susut nilai terkumpul akan berada di bahagian debit kerana nilai susut nilai terkumpul akan berkurangan dan kita kreditkan pelupusan mesin jahit. Berapa yang kita lupuskan adalah jumlah susut nilai terkumpul yang telah kita kirakan tadi. Okey, seterusnya adalah bila kita lupuskan, kita akan dapat duit sebab penerimaan tunai terhadap penjualan aset yang kita lupuskan, iaitu debit bank, duit masuk. Berapa yang kita lupuskan? Nilai dia, nilai jualan 4,200. Okey, seterusnya pelupusan mesin jahit. Pelupusan mesin jahit adalah dikreditkan. Seterusnya adalah tadi kita dah kira kita untung, maka untung adalah hasil. Sebab itulah hasil berada di bahagian kredit dan kita debitkan pelupusan mesin jahit. Okey, so 4 jurnal am. Pertama, kos asal. Yang kedua, susut nilai terkumpul. Yang ketiga adalah penerimaan tunai daripada pelupusan. Terima tunai ya. Terima tunai. Yang keempat adalah untung atau rugi pelupusan. So, 4 jurnal am yang sangat-sangat murid kena faham dan tahu cara untuk membuat catatan bergu dalam jurnal am supaya lebih mudah murid membuat catatan dalam meja. Baiklah murid-murid. Okey, cikgu mohon dengan murid rujuk ya dalam buku teks untuk menyediakan ledger dalam ledger dalam buku teks ya. Ledger ni murid boleh rujuk ya muka surat 273. Ya, buku teks muka surat 273. Okey. Okey. Murid-murid juga boleh melihat ya muka surat 273 sehinggalah muka surat 274 untuk penyediaan akaun
aset yang kita lupuskan tu, iaitu akaun mesin. Lepas tu akaun susut nilai terkumpul mesin tersebut. Okey. Yang ketiga iaitu akaun pelupusan. Yang keempat, akaun untung atau rugi pelupusan. Dan akhir sekali, sediakan penyata kewangan atau petikan sahaja bahagian untung rugi. Okay, petikan dalam akaun perdagangan dan untung rugi ataupun penyata kewangan. Okey, boleh rujuk ya, buku teks muka surat 273 hingga muka surat 274. Okey, seterusnya adalah contoh soalan pelupusan aset bukan semasa untuk soalan format SPM. Okey. Kita tengok satu contoh ya. Syarikat Ria Berhad beroperasi di Miri, Sarawak. Petikan imbangan duga tersebut adalah berkaitan dengan komputer milik syarikat tersebut. Kita lihat di sini, dia telah bagi imbangan duga pada 30 Jun 2007. Di mana kos untuk kosnya adalah komputer 6,500. Peruntukan susut nilai. Kita tak pakai peruntukan lagi ya. Kita pakai susut nilai terkumpul. Terkumpul adalah sebanyak 2,600. Komputer, ini maklum tambahan ya. Komputer disut nilaikan 20% setahun atas kos. Pada 30 Jun 2007, komputer dijual secara tunai dengan harga 2,340. Tahun kewangan syarikat berakhir 30 Jun setiap tahun. Sediakan akaun berikut bagi mereka urus negara di atas, iaitu akaun komputer. Kedua, akaun peruntukan susut nilai komputer, itu susut nilai terkumpul lah. Yang ketiga, akaun pelupusan komputer. So, kita boleh lihat di sini cara pengiraan seperti yang cikgu ajar tadi pun kita boleh buat. Kita boleh buat seperti kaedah tadi untuk mengetahui berapakah dia punya susut nilai dia. Bila kita lihat soalan macam ni, dia kata atas kos, kita hanya kirakan 20% darabkan kos asal 6,500. Sekarang murid boleh kira ya, 6,500 daripada 20% pada 6,500. Kaedah mudah untuk mengiranya adalah 6,500 darabkan dengan 0.2. 0.2 iaitu 1,300. So sekarang dia kata pada 30 Jun 2007, dijual secara tunai. Dia jual pada 30 Jun 2007. So dia cukup setahun lah ni. Jadi kita tahu berapa dia punya aset ni, berapa dia punya nilai buku dia. So sekarang kita lihat nilai buku dia berapa. 6,500. Sedangkan dia dah ada di sini, dia punya susut nilai terkumpul dia 2,600. Jadi pada tahun 2007, dia punya susut nilai dia 20% adalah sebanyak 1,300. Jadi berapakah jumlah susut nilai terkumpul dia? 2,600 tambah dengan 1,300. Dan totalnya adalah 3,900 untuk susut nilai terkumpul. Jadi berapakah baki nilai buku dia? So nilai buku dia adalah sebanyak, kalau tengok tadi kita dah tahu lah ni, 6,500 tolak dengan 2,600. 6,500 tolak 2,600, 3,900. 3,900 tolak dengan 1,300 adalah 3,770. Boleh? Ini nilai buku dia. Jadi kita beritahulah untung atau
atau rugi. Okey. Okey ya. So sekarang kita lihat cara pengiraan jawapan dia. Okey. Okey. Aset dia adalah 6,500. Okey, dan semua aset tu telah dilupuskan. Jadi 6,500 lah. Okey. Yang ini tadi yang kita buat debit pelupusan aset bukan semasa, kredit aset bukan semasa tersebut yang kita lupuskan. Apa dia? Iaitu komputer. Sebab itu bila kita buka akaun komputer, kita kreditkan pelupusan. Okey, seterusnya untuk sesud nilai terkumpul pula. Okey, sesud nilai terkumpul pada asalnya ada 2,600. Ini bukan akaun sesud nilai komputer ya. Akaun sesud nilai terkumpul komputer iaitu 2,600. Pada tahun kedua, nilainya adalah sebanyak belanja sesud nilainya adalah sebanyak 1,300. Jadi total untuk jumlah yang dilupuskan adalah 3,000. Sesud nilai terkumpulnya adalah sebanyak 3,900. Jadi jumlah pelupusannya adalah, okey ni salah ya. Pelupusannya adalah sebanyak 3,900. Okey, sebentar ya. Okey, tadi kan kita kira total pelupusan dia 3,900. Okey, sebentar. Okey. So totalnya adalah sebanyak 3,900 yang kita lupuskan. Okey, seterusnya, okey. Sekarang kita buat catatan bergu kepada akaun komputer. Akaun komputer tadi pelupusannya berada di bahagian kredit. Maka bila kita buat akaun pelupusan komputer, maka akaun komputer tadi akan berada di bahagian debit. Maksudnya semua aset 6,500 telah kita lupuskan. Tadi kan kita buat kat sini pelupusan aset bukan semasa berada di bahagian debit, masukkan komputer. Okey, yang kedua, semasa kita membuat sesud nilai komputer tadi, kita dah tahu debit sesud nilai terkumpul komputer, kredit pelupusan sesud nilai terkumpul. Okey, pelupusan sesud nilai komputer. Okey. Jadi, bila kita buka akaun pelupusan, maka kita akan masukkan kat sini di bahagian kredit adalah sesud nilai terkumpul komputer. Okey. Seterusnya, masa kita lupuskan, kita terima duit. Okey, sebanyak berapa ringgit tadi? 2,340, betul? So, debit, bank, kredit, pelupusan. Okey, jadi kita akan masukkan bank di bahagian kredit. Okey, jadi tadi pun kita pun dah kira. Okey, sepatutnya yang dia bakinya adalah sebanyak tadi berapa? Tadi kita dah kira bakinya adalah sebanyak 3. Sebelum tu kita salah kira sekejap ya. 6,500 tolak dengan 2,600, 3,900 tolak 1,300, 2,000 tolak dengan 2,000, sorry, sini patutnya 2,600. Okey, so 2,600, sedangkan dia jual, dia punya jualan dia adalah 2,340. Nilai buku 2,600. Untung ke rugi? So, kita dapat rugi. 2,600. Okey, tolak dengan 2,340. Iaitu kita rugi sebanyak 260.
Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Nampak tak? Rugi pelupusan 240. Okey, sebab apa? Sebab kita rugi. Okey. So, akaun tersebut imbang debit dan kredit. Okey. Ini untuk soalan tahun 2007. Dah lama ya. Kita lihat contoh kalau ada ya. Rekod. Okey. Kat sini pun cikgu terangkan merekodkan apa. Okey. Okey. Cikgu akan pelajar boleh tengok ya. Yang pertama, merekod baki aset seperti imbangan juga. Yang ini masa kita ada baki lagi 6,500. Yang kedua, kita rekodkan baki peruntukan. Okey, baki susut nilai terkumpul. Okey. Okey, iaitu sebanyak 2,600. Okey, yang ketiga adalah kita merekodkan menutup akaun aset yang dijual ke akaun pelupusan. Jadi debit pelupusan komputer, kredit komputer. Ini pun saya terangkan tadi. Yang keempat, kita akan merekod susut nilai tahun semasa, susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul tahun semasa. Okey. Sebanyak 1,300. Okey, seterusnya yang keempat, yang kelima, kita akan menutup akaun peruntukan susut nilai ataupun akaun susut nilai terkumpul. Okey, dan juga pelupusan. Okey, seterusnya langkah yang keenam, merekod penerimaan tunai daripada jualan aset dan kita mendapat rugi pelupusan. Okey, seterusnya kita lihat. Okey. Contoh kedua ya, soalan percubaan tahun 2019. Okey, yang ini hopefully tak ada lagi lah perkataan-perkataan yang lama yang digunakan dalam soalan persaingan yang lama. Okey, syarikat kain mewah beroperasi di Kulai Johor. Petikan yang mengandung berikut adalah berkaitan dengan alatan pejabat milik syarikat tersebut. Baiklah. Okey, kos dia adalah 7,500. Susut nilai terkumpul alatan pejabat adalah sebanyak 2,500. Okey. Alatan pejabat susut nilaikan kadar dia 20% setahun atas nilai buku. Pada 1 Disember 2018, alatan pejabat dijual secara tunai dengan keuntungan 200. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, dia pun ada surat terkumpul. Okey, dia pun ada susut nilai 20% setahun atas nilai buku. Okey, nilai buku ni biasanya adalah ini adalah susut nilai terkumpul yang menggunakan kaedah baki berkurangan. Okey ya. Kaedah baki berkurangan. Okey, alatan pejabat dijual secara tunai dengan keuntungan 200. Awal-awal dia beritahu dah dapat 200. Okey, so sekarang kita tengoklah alatan pejabat dia. Okey, akaun alatan pejabat, akaun susut nilai terkumpul alatan pejabat dan akaun pelupusan alatan pejabat. Okey, kita boleh gunakan kaedah yang tadi iaitu kaedah ZZ. Okey, boleh ya. So, sekarang kos dia adalah 7,500. Susut nilai terkumpul dah ada pun sebanyak 2,500. Jadi kat sini kita kena cari dia punya baki dulu. Okey, bakinya berapa? Okey, bakinya adalah, kita kena tolaklah 2,500 untuk ni. Okey, tinggallah 7,500 tolak 2,500 adalah 5,000. 5,000 kita darabkan dengan 20%. Sebab apa? Berada atas nilai buku. Jadi darab 0.2. Okey. 5,000 darab dengan 0.2 adalah 1,000. Jadi nilai buku yang tinggal adalah 4,000. Okey, ini adalah nilai buku. Yang total susut nilai terkumpul adalah jadi 3,500. Okey, ini adalah susut nilai terkumpul. Okey, so kita dah boleh buat dah ni. Okey, di mana? Okey, kita lihat jawapan yang pertama. Okey, pada tarikh yang kita buat tadi, aset tersebut baki bawah-bawah dia adalah sebanyak 7,500. Okey, baki BB dia 7,500. Sebab itulah
Okey, kita akan lupuskan kesemuanya pada tarikh 31 Disember iaitu 7,500. Yang ini adalah dua situasi, debit akaun pelupusan alatan pejabat, kredit alatan pejabat. Okey, so kita dah buat debit. Okey, kita dah buat kredit alatan pejabat, masukkan pelupusan. Okey, yang kedua, akaun susut nilai. Okey, susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul alatan pejabat. So, kita akan debit kat sini, iaitu susut nilai terkumpul alatan pejabat, kredit pelupusan. Okey, so kita dah baki BB sebanyak 250. Susut nilai semasa adalah sebanyak 1000. Kita dah kira tadi kan, 1000 di sini. Okey, so kita campurkan dua-dua adalah 3,500. Jadi semua susut nilai terkumpul ni kita lupuskan. Jadi inilah dia punya debit kredit dia. Ya. So, kita tengah buat akaun susut nilai terkumpul, maka kita akan masukkan dalam catatan bergu debit itu pelupusan alatan pejabat. Okey, so imbanglah debit dan kredit. Okey, ini pun salah. 3,500. Okey, seterusnya ialah akaun pelupusan alatan pejabat. Okey, tadi kita dah buat pelupusan sini, dah buat pelupusan yang dekat sini. Okey, ada dua, 1 dan 2. Maka bila kita buat akaun pelupusan alatan pejabat, kita akan masukkan di bahagian debitnya adalah akaun pejabat, alatan pejabat yang kita lupuskan iaitu 7,500. Okey, dia macam ni ya. Okey, nampak tak? Yang kedua adalah susut nilai terkumpul alatan pejabat yang telah kita buat tadi, iaitu total yang ini. Nampak tak? Okey. Tadi kita dah buat akaun susut nilai terkumpul. Sekarang kita buat akaun pelupusan. Masukkan sini susut nilai terkumpul alatan pejabat 3,500. Dan dia juga telah menyatakan dia menerima tunai untung atas pelupusan sebanyak 200. Okey, untung sebanyak 200. Jadi kita sudah tahu untung adalah hasil. So, debit apa, kredit apa. Sinilah untung atas pelupusan. Dia untung sebanyak 200. Kenapa cikgu letak kredit? Sebab dia adalah hasil. Sebab itu letak kredit. Dan nak debitkan apa? Pelupusan. Jadi bila kita buat akaun pelupusan, maka kita akan masukkan sini adalah untung atas pelupusan alatan pejabat sebanyak 200. Jadi bila kita mengimbangkan akaun tersebut, kita akan dapatlah berapa sebenarnya penerimaan tunai bagi pelupusan alatan pejabat tersebut. Inilah angka balancing figure. Okay, balancing figure yang kita kena cari. Okay. So, ini tahun 2019 inilah soalan daripada, saya pun tak ingat bermana ya, tapi soalan percubaan tahun 2019. Okay. So, cikgu harap murid-murid dapat memahami cara penyediaan akaun pelupusan yang telah cikgu terangkan tadi daripada awal sehingga ke contoh jawab soalan pertama dan soalan yang kedua. Okey, jadi cikgu harap ilmu ini dapat bantu murid untuk memahami lagi akaun pelupusan, dan insya-Allah pada kelak akan datang cikgu akan cuba bagi lagi lah 2 contoh akaun pelupusan untuk kita selesaikan bersama-sama. Okey. Semoga dengan ilmu yang cikgu kongsikan ini memberi manfaat untuk semua dan cemerlang A+ bersama Cikgu Afzan. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.